saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dimuliakan saudara-saudara berhenti dan berkata-kata apabila khatib sedang berkhutbah, kerana menurut tujuan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya barang sesiapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam sahaja sekalipun, maka nescaya luputlah pahala fardu Jumaat. Oleh itu, diamlah dan dengarlah dengan Tuhan, mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dia bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menjelaskan tentang keperluan menyantuni golongan orang kurang upaya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam merupakan agama rahmat buat sekalian manusia. Islam tidak pernah menyisihkan golongan orang kurang upaya. Bahkan Islam meletakkan kemuliaan yang tinggi terhadap kedudukan orang kurang upaya yang juga merupakan insan istimewa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fat ayat 17 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, tidaklah menjadi salah kepada orang buta, dan tidaklah menjadi salah kepada orang tempat, dan tidaklah menjadi salah kepada orang sakit yang tidak turut berperang, kerana masing-masing ada uzurnya. Dan ingatlah sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkannya ke dalam syurga
yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan sesiapa yang berpaling ingkar akan diciptanya dengan azab yang tidak terperi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Akta Orang Kurang Upaya 2008, orang kurang upaya ialah mereka yang mempunyai kekurangan jangka masa panjang terhadap jasmani, mental dan ceria. Terdapat 7 kategori orang kurang upaya, iaitu kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya jasmani, kurang upaya pembelajaran, kurang upaya pertuturan, kurang upaya mental dan kurang upaya pelbagai. Di negara kita, antara cabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya ini adalah disebabkan sikap setengah masyarakat yang tidak mengambil berat dan melayani golongan kurang upaya ini dengan sadar. Bahkan ada yang menganggap mereka sebagai satu bebanan yang perlu ditanggung. Hal ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar memberi layanan yang baik kepada sesama makhluk, apatah lagi kepada makhluk yang lemah seperti golongan kurang upaya ini. Sebagai umat Islam yang berhati, kita perlu menganggap bahawa kehadiran orang kurang upaya ini merupakan satu keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran golongan ini akan menyebabkan seseorang memperoleh pahala yang besar kerana dapat menghulurkan bantuan kepada mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam mengajar manusia agar sentiasa memberikan pertolongan kepada mereka yang dalam kesukaran dan kesusahan, termasuk golongan kurang upaya itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menolong menghilangkan kesusahan seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan pula kesusahannya pada hari kiamat kelak. Barang siapa membantu memudahkan orang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya pula di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara. Tidak jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Islam telah memberikan peringatan kepada kita agar sentiasa menyantuni golongan ini, bagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Suratul Abas. Bila berlaku satu peristiwa ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada ketua-ketua kaum Quraisy, tapi dia telah didatangi oleh seorang yang cacat penglihatannya, iaitu Abdullah ibni Ummil Maktum. Melihat akan kehadiran Abdullah ibni Ummi Maktum ini, kami dia telah memalingkan muka dari beliau kerana ingin menumpukan perhatian kepada ketua-ketua kaum Quraisy. Sebab daripada peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewahjukan ayat 1 hingga 11 dalam surah Al-Abas yang bermaksud, ia memasangkan muka dan berpaling kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya, wahai Muhammad? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapati daripadamu, ataupun dia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya padahal engkau tidak bersalah. Kalau ia tidak mahu membersihkan
membersihkan dirinya dari keingkarannya. Adapun orang yang segera datang kepadamu dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah, maka engkau berlengah-lengah melayani. Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Dari mana dirahmati Allah sekalian? Peristiwa ini telah menunjukkan kepada kita bahawa perlunya menyantuni golongan kurang upaya. Walaupun seseorang itu ada kecacatan tertentu, kita harus melayani mereka seperti orang lain. Terutama jika mereka mendekati kita bagi tujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Kita perlu menyantuni golongan orang kurang baik ini dengan penuh adil, sama seperti kita melayani orang yang sempurna. Kita hendaklah sentiasa memudahkan urusan mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Jangan sesekali kita mengambil kesempatan atas kekurangan golongan orang-orang baik ini dengan menggunakan kemudahan awam yang telah dikhaskan kepada mereka. Kekurangan yang mereka miliki bukanlah untuk kita melayani mereka secara sambil lero. Mereka berhak hidup sebagaimana manusia biasa dan mempunyai hak sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Sidang dimana dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ini menyuruh para jemaah sekalian agar sentiasa bertanggungjawab dan membantu golongan kurang upaya ini. Kita perlu mengamalkan sikap keprihatinan terhadap mereka agar kebajikan serta hak-hak mereka sentiasa terpelihara. Marilah kita bersama-sama menggunakan kelebihan yang kita miliki untuk membantu golongan ini sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menggunakan kelebihan kita untuk menutup mata hati kita terhadap keperluan-keperluan mereka dan menafikan hak-hak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang sentiasa membuat kebaikan serta dapat memberi manfaat bukan buat manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang bermaksud, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيفوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا رب الطائعين وقنا لطاعتك أجمعين وتولنا على المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ما اتصلت عينه بنظر وأذنه بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara sahaja. Akhirat juga sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, salawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam berkata dengan penghormatan yang sepenuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat Rasul yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara pimpinan kita Ibn Hamzah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sudah lainnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lain radhiyallahu anhum. Isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lain radhiyallahu anhum. Kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menurut mereka itu semasa hingga hari kiamat yang dijanjikan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara lindungi kami dan selamatkanlah apa lagi diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada api balak dan bencana, wabak dan penyakit segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang berjihad dan menafkahkan hatinya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan sumbangan. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada kedua-dua negara Islam dan raja-rajanya, asli kepada Abd al-Harith dan Syariah Abdullah, Sultan Ibrahim bin Amr, Sultan Iskandar, Sultan yang ketuan bagi negeri dan jajatan Darul Ta'zim, kepada Raja dari Sultan Amr, Sultan Idrisa bin Masjid Johor, kepada Sultan Ismail bin Sultan Ibrahim bin Mahmud Johor, dan Ikhwan Musa Khalidah bin Tamam, dan putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat Raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'id al-Islam wal muslimin wa akhdhil kafarata wal mubtada'ata wal musyrikin wa kulla man huwa adu bid-din. Allahumma barik humum al-muslimin wa qina 'anil madinin wa qina khalaq al-majdumin waj'al hadha al-balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ira bilad al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa qur'ana al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم